untuk dilaksanakan, diterima dan dibuat. Semalam Dr. Sifu ada kata pedagogi itu bukan tentang apa yang kita tahu, tapi apa yang kita buat. Terbukti dah Puan Anis, semua buat. Itu daripada awal lagi saya kata, kalau pensyarah-pensyarah datang daripada Sarawak ni memang mereka sangat mudah untuk membuatnya tu. Itu memang ialah dari saya, bukan nak mampu, bukan nak boleh. Okey, keduanya kalau saya boleh wrap up tadi, sebagaimana yang Dr. Mus kata, proses yang memang kita struggle pada peringkat awalnya adalah proses untuk unpack. Dulu kita unpack, terus kita buat yang backward design. Kita tak ada proses untuk mencari clarity. Sebab itu kita agak sukar sangat-sangat nak cari idea untuk keseluruhan interdisipliner khusus. Tapi sekarang, ini pun hasil idea Sifu, Dr. Sifu. Jadi kita dah ada satu proses yang memang bantu kita macam mana kita nak tentukan pelajar kita tadi boleh mengaitkan dengan proses kehidupan. Ini making dia, dan dia boleh kita boleh minta dia untuk transfer dalam proses kehidupan. Jadi itu yang saya sarankan pada setiap kursus. Jangan fikir lagi untuk stand alone ke atau interdisipliner. Setiap kursus mesti unpack. Itu kita tanya pada hati kita sebagai seorang guru yang nak mendidik bakal guru. Macam mana kita sendiri ada clarity dengan kita punya konten yang mereka nak belajar. So mesti unpack. Setiap kursus unpack clarity. Jadi kalau kata Encik tadi, terfikir-fikir dah, kenapa itu tak buat ke yang ni? Jadi kat situ dah ada dah sebenarnya satu pegangan yang proses tu mesti bermula dengan unpack for the clarity. Okey, sangat bagus Puan Anis. Memang mereka dapat result dengan baik. Okey, yang keduanya, kita cuba untuk berlapang dada lah. Kat sini kita fikirkan tentang pelajar-pelajar kita punya peluang. Macam mana mereka nak dapat satu peluang pembelajaran yang lagi baik. Bukan kita kata kita mengajar seorang-seorang tak baik. Bukan itu. Tapi tujuan kita adalah kita nak pelajar kita ni boleh menguasai pembelajaran dia. Yang dia belajar dalam satu semester tu ada banyak kursus. Jadi why not kursus-kursus itu mereka boleh saling mengait antara satu sama lain. Dia akan dibolehi dengan syarat kita sebagai pensyarah seboleh-bolehnya cuba untuk design macam mana setiap kursus yang mereka belajar tu di interdisciplinary. Jadi dia tak ada formula yang kita kata formula jalan pendek ke jalan pintas ke, tapi itulah kerjanya. Maksudnya memang kerja kita lah, memang kerja kita. Dan pengalaman sendiri, kalau kita dah buat semua itu, kita akan rasa lebih bahagia bila tengok pelajar-pelajar tu sendiri macam mana dia punya impak, dia punya hasil. Walaupun kita tak dapat penghargaan mana-mana, tapi kita akan rasa seronok tengok pelajar kita tu lebih, kita kata dari segi kemenjadiannya. Jadi saya rasa saya pun nak mohon maaf pulang kat sini. Mungkin saya banyak cakap dan mungkin saya banyak salah bila saya banyak cakap. So saya minta maaf dan tak ada tujuan pun sebenarnya nak mengecilkan hati atau apa semua, sebab kita ni adalah dalam proses belajar. So kesalahan yang dibuat dalam proses belajar itu tidak kita kata sebagai satu apa? Yes, betul Cik Adan. Okey. So terima kasih di atas jemputan daripada Puan Anis dan terima kasih kepada semua pensyarah Okey. Terima kasih pada PJJKA kita tentang YMBA Plaza dan rakan-rakan pensyarah yang dikasih sekalian. Pembelajaran bermakna ini tak boleh berlaku secara kebetulan. Dia mesti dirancang dengan teliti, must be design. Dan tuan-tuan rasakan betapa sukarnya kita nak mereka bentuk pembelajaran bermakna. Okey, itu memang dia punya hakikat.
Kita boleh saja mengajar macam biasa, tapi dia akan jadi pembelajaran biasa-biasa. Cuma pembelajaran bermakna ini perlukan kepada kita merancang dengan teliti apa yang kami namakan sebagai design. Mereka bentuk pengalaman pembelajaran anak-anak. Kedua, saya dapati saya akan cuba ubah template tu sikit daripada pemakaian saya, daripada pembentangan dan juga perbincangan. Saya fikir template tu ada sedikit yang perlu kita baiki. Nanti mungkin kita akan cuba di RPG teknik dan juga RPG TAR. Sebab saya nak masukkan dalam P1 tu, peringkat 1 tu, dinyatakan dengan jelas tentang what to acquire. Nak tahu kat situ what, apakah yang nak kita acquire, apakah yang kita nak buat meaning making, dan apakah yang kita nak transfer. Mungkin bila nampak benda tu, senang kita nak melaksanakan langkah yang kedua, iaitu mengumpulkan evidence. Evidence acquire tak sama dengan evidence meaning making, tak sama dengan evidence transfer contohnya. Dan itu nanti membantu pula proses kita untuk merancang pelan pembelajaran. Pembelajaran untuk acquire, pembelajaran untuk meaning making, dan juga pembelajaran untuk transfer. Okay? Jadi terima kasihlah sebab saya dapat sedikit idea untuk kita baiki kelemahan berkenaan. Yang ketiga ialah saya nampak usaha tuan-tuan dan puan untuk merungkai itu sangat baik. Cuma cuba fokuskan lebih kepada konsep, untuk membangunkan konsep. Konsep adalah mind construct, kontrak minda yang membantu kita untuk memahami secara lebih luas apakah yang ada dalam sesuatu kandungan ataupun fakta. Dia ada beberapa ciri. Ciri yang pertama dalam konsep ini, dia bersifat timeless. Timeless maksudnya dia merentas masa. Dia merentas masa. Itu bila kita tengok sesuatu konsep yang transferable ini, dia boleh berlaku bila-bila zaman saja, di mana saja boleh berlaku. Okey, dia panggil timeless. Yang kedua, dia bersifat abstract. Okey, dia abstract sifatnya. Dia ada tiga. Yang ketiga tu saya dah lupa pula. Ingat tapi tak apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, insya-Allah saya ingat kita akan sediakan beberapa dokumen sokongan untuk membantu tuan-tuan dan puan melaksanakan langkah-langkah yang telah dibincangkan oleh Dr. Nazar dengan detail. Perlu ada sokongan. Paling tidak kita kena sediakan senarai semak. Kalau you buat big idea, apa yang perlu ada dalam big idea? 1, 2, 3, 4. Jadi tick saja kat situ. That will support you. Tidaklah kita macam hanging gitu kan. Betul tak betul aku punya big idea. Jadi kalau kita ada satu macam checklist ke gitu, actually checklist is very powerful. Checklist ni membantu kita membuat sesuatu dengan betul dan tepat. Doktor kalau dekat hospital, dia nak bedah orang, dia ada cedera semak dia. Ini dikemukakan oleh Dr. Atul Gawandi. Atul Gawandi dia tulis sebuah buku namanya checklist. Dia kata kalau tak ada checklist, banyak nyawa yang terkorban. Sebab kita tak tahu secara spesifik proses yang kita lalukan. Sebab kita melibatkan nyawa manusia kan. You must be very specific. 1, 2. The checklist will help you to avoid mistake.
untuk mengurangkan kekhilafan. Manusia ni biasa buat khilaf. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita sebagainya. Tapi bila kita ada checklist, it will help us to avoid the mistake. Bukan pasal mistake tu tak baik, tapi mistake dalam perkara yang kritikal ni tak boleh berlaku lah. Okay? Jadi insyaAllah saya pernah semak tadi beberapa, mungkin ambil masa sedikit, saya tak boleh jamin bila, tapi saya rasa kita boleh sediakan dokumen-dokumen setelah semak berkenaan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan lebih FPPB ni. Okay? Yang akhir sekali, saya nak kita sama-sama fikirkan proses pembelajaran bermakna itu melibatkan 3 langkah: acquire, meaning making dengan transfer. Transfer tu ada 2. Satu near transfer, satu lagi far transfer. Kalau you buat transfer dalam satu disiplin, dia akan jadi near transfer. Tapi kalau kita buat beberapa disiplin, kita panggil interdisciplinary, dia akan pergi far transfer. Saya kata begitu sebab saya nampak anak-anak di RPG ni, pelajar-pelajar RPG kita, mereka ni adalah pelajar-pelajar yang sangat cemerlang. Mereka dipilih daripada cream of the cream. Dipilih yang bawa ke A tu, 8A, 7A. So kita patut bantu dia untuk fast transfer. Sebab dia boleh. Orang ni excellent. Bantu dia untuk fast transfer. Dan faedahnya nanti bukan saja untuk diri dia, tapi kerjaya yang dia akan pegang sebagai seorang guru di sekolah nanti. Kita akan dapat guru-guru yang sangat berkualiti, dan pengalamannya dia lalui dalam proses pembelajaran di RPG itu, saya yakin akan membantu dia membuat perubahan juga dari segi aspek pedagogi di sekolah ini ketika mereka menjadi guru nanti, insyaAllah. Sekian, terima kasih kepada pihak RPG Campus yang memberikan ruang dan peluang untuk kami berkongsi. Saya minta maaf sepanjang kita punya interaksi, ada perkara-perkara yang silap dan sebagainya. Mudah-mudahan kita punya perhubungan ini tidak berakhir di sini. Okay? Kita boleh tingkatkan lagi, kita buat aktiviti-aktiviti yang akhirnya memberikan manfaat kepada sistem pendidikan negara kita yang kita kasihi ini. Terima kasih.